Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Yang dimuliakan pengurusi masjid serta lejatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari Jumaat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, ketua pada segala hari, hari yang terbaik di kalangan hari-hari yang ada. Dan kita berada di waktu umat Islam akan berada di Arafah. Kita berada di 10 yang pertama Zulhijjah. Kita berada di ambang menyambut haji, raya haji. Antara hari-hari yang amat mulia. Antara hari-hari yang amat mulia, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah SWT, tambah lagi dengan hari Jumaat ni, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal soleh kita, kita memperbanyakkan selawat kita ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, inna aqraban nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling rapat dengan aku di akhir nanti dalam syurga ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Dan terutamanya hari Jumaat ni tuan-tuan, banyak kelebihan untuk kita berselawat. Sehingga kan para ulama juga ada mengesyorkan untuk kita fokus pada selawat dan mengurangkan amal ibadat yang lain, zikir-zikir yang lain, agar kita dapat fokus pada selawat, terutamanya pada hari Jumaat ni. Semoga Allah berkati hidup kita, semoga syafaat Rasulullah SAW akan bersama kita di akhir nanti. Semoga kita semua akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga Allah SWT di akhir nanti, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, insyaAllah hari ini saya sambung perbincangan di waktu tazkirah yang lepas tentang mukjizat saintifik Al-Quranil Karim. Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai mukjizat. Apa kaitan di antara Al-Quran dan sains? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang hebat ketika itu ilmu sastra. Dan di antara mukjizat Al-Quran ialah dapat menandingi kehebatan ilmu sastra. Sehingga kan ilmuwan-ilmuwan Arab yang mahir dalam bidang sastra Arab, budaya Arab, grammar Arab, mereka tidak dapat menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Zaman moden kita ini, ilmu yang hebat, ilmu sains dan teknologi. Namun demikian, setinggi mana ilmu manusia masih lagi tidak dapat mencapai ilmu Allah SWT. Bahkan Al-Quran banyak membicarakan tentang ilmu-ilmu sains yang tidak pernah diketahui oleh manusia sebelum ini, menjadi dalil dan bukti bahawa Al-Quran benar daripada Allah SWT. Jadi saya akan bicarakan apakah kaitan di antara Al-Quran dan juga sains, ataupun membicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quran Al-Karim. Allah SWT telah pun menjelaskan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini,
dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum anul haq, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka anul haq. Segala penemuan-penemuan ini, segala fakta-fakta ini menjadi dalil dan bukti benarnya Al-Quran datang daripada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, cuba perhatikan dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahawa mukjizat Al-Quran akan terus disingkap daripada semasa ke semasa, non-stop, till the day of judgment, hinggalah hari kiamat. Kebesaran Allah akan terus dipertontonkan kepada manusia daripada seluruh alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, untuk menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Lalu Allah bertanya pada manusia, wahai manusia, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini, segala fakta-fakta ini menjadi dalil dan bukti benarnya Al-Quran datang daripada Allah SWT. Sidang jemaah yang berbahagia, dalam pertemuan yang ringkas ini ada lebih kurang dalam 12 minit lagi yang dapat saya sampaikan. Saya akan bicarakan mukjizat Al-Quran sudut matematik, ataupun mukjizat Al-Quran dalam bidang matematik. Angka-angka yang disebutkan oleh Allah SWT bukan sekadar angka, ada makna di sebalik itu. Dan ia bukan kebetulan, tidak ada konsep kebetulan dalam kita mempercayai qada dan qadar. Semuanya adalah perancangan Allah SWT. Dan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Furqan ayat yang ke-6. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Qul, katakan wahai Rasulullah, anzalahu alladhi ya'lamu sirra, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT yang mengetahui segala sirra, asrar, rahsia-rahsia, fis samawat, pada langit-langit, yang ada di langit, pada alam maya ini, wa fil ardi, dan apa yang ada di muka bumi ini. Innahu kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sekalian, di antara mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang matematik ialah tentang penjelasan angka ataupun matematik, nombor-nombor yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya yakin tuan-tuan yang bersekolah, adik-adik yang muda-muda, saya nak tanya ni, yang muda-muda ni, orang muda. Ni abang yang baju warna hijau ni. Nisbah daratan dan lautan berapa bang? Kita belajar geografi. Berapa nisbah daratan dan lautan? Nah. Kuat sikit, tak dengar. Berapakah nisbah daratan dan lautan? Berapa persen daratan, berapa persen lautan di muka bumi ni? 70-30. Okey, 70-30. Biasa orang sebut 70-30. Ini lautan merangkumi 70% daripada muka bumi ini, manakala daratan hanya merangkumi 30%. Inilah yang diajarkan pada kita semua. Jadi nisbah darat lautan jauh lebih luas berbanding dengan nisbah daratan. Namun tahukah kita bahawa angka ini ialah angka yang dibundarkan saja. Angka yang sebenar bukan itu. Angka yang sebenar bukan itu. Dan ironiknya, angka yang disebutkan oleh Al-Quran exactly itulah angka dia. Bukankah satu yang menakjubkan? Selama ni kita sebutkan untuk mudah kita fahami 70-30. 70% lautan, 30% daratan. Satu fakta yang unik Satu fakta yang unik. Al-Quran menyebutkan tentang lautan sebanyak 32 kali. Sama ada perkataan bahar disebut oleh Allah SWT sebanyak 32 kali. Manakala daratan disebut sebanyak 13 kali. Kalau kita campurkan 32 campur 13, total ialah 45, seperti mana yang tuan-tuan nampak di skrin ni. So 32 campur 14 bersamaan dengan 45. Dan andai kata kita nak mengira persentage dia, persentage daratan ialah
32 bagi 45 kali 100. So, angka sebenar ialah 71.1%. Jadi, Allah menyebutkan tentang lautan dalam Al-Quran sebanyak 71.1%. Manakala nisbah daratan ialah 13 bagi 45 kali 100 dan angka yang kita dapat ialah 28.9. Dan inilah angka sebenar nisbah daratan dan lautan. Nisbah lautan merangkumi 71.1%. Manakala nisbah daratan berbanding lautan merangkumi lebih kurang 28.9%. Ini exact number ataupun number yang tepat. Namun untuk mudah kita hafal, untuk mudah kita ingat, dibundarkan 70-30. Tapi angka yang tepat ini seperti mana yang dirakamkan, dijelaskan dalam Al-Quran. Persoalannya, apakah ia secara kebetulan? No. Ia bukan secara kebetulan. Sebab itulah ayat yang saya bacakan tadi, qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah wahai Rasulullah, sungguhnya Al-Quran, di mana Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran, segala fakta-fakta itu diturunkan oleh Allah yang Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Innahu kana ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan apabila Allah SWT menyebutkan angka ini dengan nisbah yang tepat 71.1% bagi lautan, 28.9% bagi daratan, ialah exact number yang tepat, precise, detail seperti mana yang disebutkan Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menjelaskan kepada kita, sedangkan kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah menjelajah muka bumi ini. Dan sepanjang kita belajar sejarah, kita tahu Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Namun dalam perjalanan perniagaan, Nabi pernah pergi Syam, itu sahaja. Namun Nabi tidak pernah pergi merantau seluruh dunia hingga mengetahui nisbah kandungan daratan berbanding dengan lautan. Namun demikian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menjelaskan begitu terperinci satu persatu perbezaan angka di antara daratan dan lautan hingga kita dapat kira persentasenya tepat seperti mana yang dijelaskan oleh fakta saintifik sekarang. Bukankah ini menunjukkan kebenaran janji Allah, ayat Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Allahu Akbar. Angka ini bukan angka kebetulan, tuan ya. Allah yang Maha mengetahui. Allah tahu apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah yang menciptakan alam ini, Allah tahu hakikat sebenar apa yang ada di alam ini. Ini contoh yang pertama yang saya nak kongsikan pada tengah hari ini. Contoh yang kedua yang saya nak kongsikan ialah tentang angka yang disebutkan oleh Al-Quran, lelaki dan wanita. Al-Quran menyebutkan tentang lelaki sebanyak 23 kali. Al-Quran menyebutkan tentang wanita sebanyak 23 kali. Apa signifikan angka 23 bagi manusia? Apa tuan? Okey, kromosom. Betul. Kromosom. Ada yang sebut kromosom tadi. Angka 23 itu mewakili kromosom bagi lelaki dan wanita. Apabila berlaku hubungan suami isteri, berlakunya pertemuan di antara sperma dengan ovum yang dikeluarkan oleh ovari pihak wanita. Sperma membawa 23 kromosom, manakala ovum membawa 23 kromosom. Kromosom ada dua jenis, autosom dan genosom. Okey, kromosom autosom membentuk rupa paras, genosom membentuk jantina. So,
kromosom yang membawa jantina membawa kromosom X dan Y. Manakala wanita membawa kromosom XX. Ini kita akan bicarakan kemudian penentuan jantina di alam kandungan. Cuma di sini ialah saya nak jelaskan sudut angka 23. Al-Quran menyebutkan lelaki sebanyak 23 kali. Al-Quran juga menyebutkan angka tentang wanita sebanyak 23 kali. Dan ia bertepatan dengan jumlah angka kromosom yang dibawa oleh setiap benih dengan akhirnya berlakunya pertemuan di antara sperma dengan ovum di saluran falopia yang akhirnya berkembang di dalam rahim membentuk bayi yang membesar di alam rahim kemudian dilahirkan sebagai manusia. Membawa jumlah kromosom 46. 23 lelaki, 23 wanita. Melainkan anak yang ada masalah Down syndrome membawa kromosom 47 kromosom. Sebab ada bahagian kromosom yang multiply. Jadi total semua 47. Namun bagi orang yang normal, mereka lahir dengan membawa kromosom 46. 23 lelaki, 23 perempuan. Dan fakta ini baru saja diketahui di abad yang ke-21 ini di dalam bidang ilmu embriologi, di mana jumlah kromosom total ialah 46 dan Al-Quran menyebutkan angka 23 plus 23 46. Allahu Akbar. Siapakah yang telah memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala fakta ini? Siapakah yang telah mengajar Nabi Muhammad angka-angka ini? Di mana angka ini bertepatan dengan apa yang ditemui oleh para saintis dalam bidang embriologi tentang jumlah kromosom. Tuan-tuan sekalian, bukankah ini fakta yang jelas? Bukankah ini dalil yang jelas bahawa Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah Al-Quran ditulis oleh Nabi Muhammad, it is impossible for our prophet to describe all these things in detail. Sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad tidak tahu membaca, Nabi Muhammad tidak tahu menulis. Jadi benarlah apa yang dijelaskan oleh Allah SWT bahawa Al-Quran yang diturunkan ini datangnya daripada Allah SWT. Lantaran itulah Al-Quran mencabar manusia. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wahai manusia, andai kata kamu masih ragu-ragu lagi tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin, bawa satu surah saja, tulislah satu surah, karanglah satu surah yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. In kuntum sadiqin, andai kata kamu benar dengan dakwaan kamu. Fa illam taf'alu walan taf'alu, andai kata kamu tidak mampu untuk melakukannya. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsiran beliau, tafsir An-Munir, menyatakan perkataan fa illam taf'alu meaning to say that the effort been done before to challenge the Holy Quran. Ada usaha yang telah dilakukan untuk mencabar Al-Quran, tetapi manusia gagal untuk melakukannya. Lalu Allah sebutkan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Andai kata kamu tidak mampu untuk melakukannya, wa lan taf'alu, and forever, sampai bila-bila kamu tidak akan mampu untuk melakukannya, untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Lantaran itu, wahai manusia, takutlah kamu pada api neraka Allah SWT yang bahan bakarnya adalah daripada batu-batu dan tubuh manusia. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah bertuas sebagai umat Islam